Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Fairuz Azmi dalam Pendidikan Jasmani tahun 4. Unit pada kali ini ialah unit 7. Keselamatan diutamakan. Subtajuk bagi unit 7 ialah bijak bertindak. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Okay, seperti biasa, untuk rujukan murid-murid boleh rujuk buku teks PJK tahun 4 muka surat 49 hingga 51. Okey, untuk unit 7 ni, keselamatan diutamakan. Subtajuk ialah bijak bertindak. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Pada hari ini, murid-murid akan dapat melakukan ataupun mempelajari secara teori apa itu rescue, penyelamatan di air dengan menggunakan alatan yang terdapat di persekitaran kolam. Kemudian, murid-murid akan diterangkan kesesuaian peralatan yang boleh digunakan untuk rescue. Okay. Kemudian, penerangan mengenai posisi badan yang selamat untuk ataupun semasa melakukan penyelamatan. Okey. Seterusnya, okey. Apa itu rescue? Apakah alatan yang boleh digunakan? Okey. Penyelamatan di air ketika berada sama ada di kolam ke ataupun di sungai ke. Okey, apa alatan-alatan yang sesuai digunakan untuk menyelamat mangsa yang ketika itu hendak lemas ataupun tidak boleh mengapungkan diri di air. Okey, alatan yang sesuai seperti batang penyapu, tali, tuala, pelampung, papan keribas dan peralatan yang menyelamat yang berada di persekitaran kolam. Murid-murid kena tahu apa alat yang boleh digunakan ataupun alat-alat yang berada di sekitar murid-murid. Okey. Seterusnya, okey, bagaimana melakukan rescue menggunakan objek yang keras. Okey, murid-murid boleh lihat gambar yang cikgu berikan ini. Dalam posisi tiarap dari tebing kolam. Okey, menghulurkan sebatang kayu. Ini mangsa yang hendak lemas. Okey, hulurkan batang kayu untuk diberikan kepada mangsa untuk berpaut dan tarik. Yang ni menggunakan objek yang keras. Okey. Kemudian, rescue menggunakan alatan yang keras yang ada di sekitar murid-murid. Yang pertama, yang ni seperti pelampung, ikat dengan tali dan campak ke mangsa. Ini pelampung keselamatan. Yang ini ketiga ialah kayu, batang kayu. Guna saja alat-alat yang keras yang berada di persekitaran murid-murid untuk menyelamatkan mangsa. Kemudian, okey, menggunakan alatan yang keras yang keempat. Tengok, satu ni, apa benda yang digunakan? Ambil saja alat-alat yang boleh murid rasa untuk menyelamatkan mangsa. Hulurkan tepat kepada mangsa. Okey. Kemudian, rescue menggunakan masih lagi alatan yang keras. Menyelamat mangsa dalam jarak yang sesuai. Seperti yang cikgu cakap tadi, jarak antara alatan dengan mangsa lemas. Okey. Tengok ni. Ini jarak dia. Biar sesuai. Jangan jarak tu menyukarkan mangsa untuk menangkap objek yang dihulurkan. Okey. Kemudian, bagaimana melakukan rescue menggunakan objek yang lembut. Okey. Murid-murid tahu juga kaedah-kaedah untuk menangani keadaan, langkah-langkah. Okey, mangsa lemas itu masih sedar ataupun tidak sedar. Okey, kemudian memohon sama ada mangsa itu memohon pertolongan. Okey, mungkin perlu beberapa saat sebelum murid-murid dapat menarik perhatian orang tersebut, tetapi tetap tenang. Okey. Kemudian, yang ni kita masuk terus melakukan rescue menggunakan objek yang lembut.
Okey, objek dalam lembut seperti yang pertama yang mudah dicapai, tuala mandi. Okey. Bila berada di kolam mesti murid akan bawa tuala mandi. Kemudian baju. Baju bukanlah buka baju ataupun berikan kepada mangsa. Okey. Kemudian seluar ataupun tali yang kukuh. Apa lagi yang ada di sekitaran murid-murid yang lembut boleh digunakan. Okey. Yang ini ialah contoh video penyelamatan mangsa lemas yang murid-murid boleh scan saja di buku teks murid-murid dan tonton. Okey, mari kita lihat bersama-sama. Mangsa menghulur-hulurkan tangan dan memanggil untuk diselamatkan. Okey, hulurkan objek penyelamatan dan tarik sekuat hati sehingga ke tebing kolam. Okey, itu contoh penyelamatan yang mudah untuk dipahami oleh murid-murid. Okey, sebagai latihan pengukuhan, murid-murid boleh klik link kuisis yang cikgu berikan dan cuba untuk jawab bagi tajuk unit 7 keselamatan diutamakan untuk rescue. Okey. Sekian, itu saja untuk hari ini. Berjumpa kita dalam unit kita yang seterusnya. Sekian, terima kasih.